Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ba'd. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kitab itu pakai muka surat 19 rasanya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka apabila engkau fahamkan daripada segala perkataan ini, maka nyatalah ilah itu terbahagi atas dua bahagi. Pertamanya dipanggil ilahul haqq. Hanya dikatakan pula ilahul mutlaq, iaitu yang disembah dengan sebenarnya. Artinya yang merendahkan baginya adalah tiap-tiap satu. Ataupun kau kata yang kaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain dan yang berkehendak kepadanya, tiap-tiap barang yang lain kepadanya, maka tiada tasawur pada dalil akal dan nakal ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali. Dan yang keduanya ilahul batil, maka iaitu barang yang disembah oleh segala kafir akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tiada dapat dinafikan dia sebab melazimkan dusta yang menafikan dia, kerana banyak yang menyembahkan dia. Dan lagi pula tiada dinamakan ilah batil itu hakikat ketuhanan, dan hanya menamakan dia dengan sangkakan menyembah akan dia juga. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lahir kita daripada mak ayah kita yang Islam, dengan sebab Islamnya mereka, kita dihukum Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dibesarkan dalam masyarakat Melayu Islam, dan Allah SWT telah memudahkan kepada kita untuk melalui satu kehidupan yang kita dapat lalui dalam keadaan ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Alhamdulillah. Syukur banyak diberikan kepada kita kehendak, keinginan nak belajar. Kerana tak semua orang nak belajar dan menuntut ilmu, khasnya ilmu agama ni. Allah Ta'ala bagi kita untuk beri keinginan untuk belajar. Nak tahu, nak faham pelajaran agama ni, apatah lagi pelajaran yang kita duk belajar ni berkaitan dengan akidah. Akidah yang kita duk belajar pula, perkara paling besar sekali, iaitulah akidah nak memahamkan kalimah syahadah. Nak memahamkan apakah makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, yang dengan sebab itu disyariatkan setiap kalau orang kafir nak masuk Islam takkan boleh sah dengan apa cara sekalipun, melainkan dengan bersyahadah, dengan menyaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan disuruh pula kita banyak berzikir la ilaha illallah, dan kaedah memperbarui iman kita, bagaimana saranan, suruhan, ajaran, tunjuk ajar daripada baginda Nabi SAW. Begitu juga para ulama yang istilahnya pewaris anbiya. Mereka pun bernasihat demikian, mestilah ada makna yang sangat besar
yang kita nak kena ambil faham pada la ilaha illallah ni, bahkan makna yang ada pada la ilaha illallah ni, inilah dasar akidah kita. Di atas disiplin kita belajar ilmu Quran, la ilaha illallah ni ayat muhkam. Dia adalah ayat yang menjadi teras untuk memahamkan bab ketuhanan. Mana-mana yang menyalahi daripada kaedah la ilaha illallah ni, itulah nanti ada pelajaran dia dipanggil mutasyabihat. Atas kaedah ayat muhkam, dia ummul kitab. Kalau mutasyabihat, dia bukan ummul kitab, bahkan istilahnya Quran isyarat wa ukharu mutasyabihat. Lain daripada muhkamat ni dipanggil mutasyabihat. Yang mana dia tak boleh dijadikan dasar untuk faham akidah. Baik. Jadi alhamdulillah Allah Taala beri kita kesedaran untuk belajar dan untuk ilmu. Syukur alam ni diberikan kepada kita keupayaan, kepanjang masa masih diberikan kelangsungan hayat. Ada keinginan untuk berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Durus Samin, bukan Diyaul Murid ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka apabila engkau fahamkan daripada segala perkataan ini, maka nyatalah ilah itu terbagi atas dua bahagi. Ada sekalian, kitab kita ni pelajaran dia bersambung. Jadi pelajaran lepas yang terdekat kita belajar, dia nak syarahkan dekat kita, dan kita dah bicara dulu prinsip nafi isbat dalam la ilaha illallah ni adalah ibarat bersuci dulu, lepas tu barulah berwudu. Mandi dulu, barulah boleh untuk hiasi badan kita dengan pakaian, wangian dan sebagainya. Itu prinsip. Jadi istilah nak faham la ilaha illallah ni mesti betul nafi isbat. Ada pelajaran besar juga, pelajaran depan nanti insya-Allah, yang memahamkan makna la ilaha illallah ni. Bahasa pendek dia, Allah saja ilah, selain daripada Allah Ta'ala bukan ilah. Allah saja Tuhan, selain daripada Allah bukan Tuhan. Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk takkan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Jadi mesti faham betul-betul yang kata makhluk takkan mempunyai sifat ketuhanan ni, ada kita bincang dulu. Bila sebut kata sifat ketuhanan ni, Allah ni dia memiliki ataupun dia bersifat ketuhanan ni, pada atas umum kita bahas ada 3 sudut besar. Bab zat dia, sifat dia, perbuatan dia. Yang makhluk ni takkan boleh memiliki apa-apa pun dari sudut zat, sifat dan perbuatan, melainkan Allah lah secara hakikinya, sebenarnya, realitinya, yang memiliki zat, sifat dan juga perbuatan. Dan juga perbuatan tu bahasa Arabnya af'al. Jadi atas kaedah nafi isbat ni mesti kita bersihkan dalam hati kita. Daripada hati kita ni, hatta diri kita sendiri, zat kita yang Allah Ta'ala bagi jadi ni pun hendaklah kita kena bersihkan daripada apa-apa pahaman aku ni boleh buat sesuatu, aku ni boleh bagi mudarat, manfaat, aku ni boleh ada sesuatu, apatah lagi nak kata wujud, boleh hidup, boleh ada kederat, boleh ada kehendak, boleh mendengar, melihat, bercakap, dan apa pemilikan yang kita miliki. Kalau kita duk rasa yang ni berdiri atas aku sendiri, tanpa batin kita sedar dan mengakui dan mengiktiraf Allah lah menjadikan aku. Kalau tak hidup perasaan tu, tak kenal dengan kenal yang macam tu, faham macam tu, sedar macam tu, pula tu kesedaran tu dia bukan dengan ilmu saja, tapi dengan sentiasa sedar. Pasal kita kena asyhadu ke Allah Ta'ala continuously. Bukan saja present tense, tapi present continuous. Ada juga saya sebut rasanya dengan syarahan bahasa Inggeris gitu, yang datang bahasa Arab dengan asyhadu ni fi'il mudhari', maksudnya dia menunjukkan zaman hal. Maksudnya sentiasa sekarang ni, bahkan
mustaqbal, masa akan datang, apa? Sedia kala dan sentiasa. Allah ni ilah, makhluk, bukan ilah sama sekali. Jadi mesti sabitkan dalam seluruh kehidupan kita ni, Allah saja ilah, Allah saja ilah. Jadi kalau katalah atas nama makhluk, makhluk takkan boleh sifat ilah, Allah saja sifat ilah. Juga kita dah belajar lepas. Walaupun ada pengulangan sekali lagi nanti ke depan, batas rumusan yang dia nak sebut ni. Bila sebut ilah ni, mestilah dengan mana Allah sajalah yang dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Nah, semua makhluk tu sama ada makhluk ni, makhluk tak menyawa, batu kayu, Allah yang menjadikan batu kayu dan apa sajalah, emas, perak, minyak, apa seumpamanya. Mana ada makhluk boleh jadi sendiri, Allah yang bagi jadi. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, Allah yang bagi jadi. Jadi makhluk, walaupun tumbuhan berhajat ke Allah Ta'ala. Walaupun makhluk, macam tumbuhan tu dia berhajat pada tanah, air, baja, mineral, apa macam-macam lah. Kita pun tak kerti nak hurainya, tapi Allah yang sediakan semua tu untuk dia. Jadi pokok sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Dia tak boleh survive kalau tak ada matahari. Allah yang jadikan matahari untuk dia. Jadi semua tu, atas kata makhluk, makhluk ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Tumbuhan. Haiwan pun mana boleh ada sendiri. Haiwan pun Allah yang bagi. Jadi asal haiwan pun atas faktor biologi dia, ada yang daripada telur, ada yang daripada pemberian sperma, persenjawaan luar, persenjawaan dalam, macam-macam nak belajar tu. Ada makhluk pula macam-macam, ada yang di darat, ada di udara, ada dalam tanah, ada yang terbang, ada dalam air. La ilaha illallah, Allah yang cipta semua tu. Jadi semua makhluk ni, haiwan ni berhajat ke Allah Ta'ala. Kalau kata makhluk, haiwan semua berhajat Allah Ta'ala, kita ni manusia ni tak berhajat ke? Kita lah yang paling berhajat pada Allah Ta'ala. Di atas peraturan hidup, Allah Ta'ala bagi jadi kat kita. Kita ni tengok zahir, memang kita berhajat. Bukan saja pada Allah Ta'ala, tapi nampak zahir berhajat kita pada batu pasir pun. Kita berhajat, tak ada batu pasir, nak bancur simen, nak buat rumah ke mana. Kita pun berhajat juga tumbuhan. Kalau tak, macam mana nak cari kayu, macam mana nak cari sayur makanan, sayur apa seumpamanya tu, berhajat pada tumbuhan. Orang tu takkan makan tumbuhan aja, vegetarian, nak juga lauk. Jadi ada berhajat kita pada binatang, sama ada untuk tunggangan, sama ada untuk jadikan sebagai sumber protein atau seumpamanya. Ada syariat pula kena belajar, mana boleh makan, mana tak boleh makan. Begitu juga pada tumbuhan ni, ada yang mudarat, tak mudarat. Batu pasir, simen pun ada juga istilahnya benda-benda tak menyawa ni. Ada yang kita boleh ambil manfaat, ada yang tak boleh ambil manfaat. Ada benda yang kena belajar situ. Jadi semua ni Allah Ta'ala jadikan untuk kita lalui kehidupan atas muka bumi ini. Dan matlamat besar atas kita punya perjalanan, macam mana saya pernah syarah juga dulu dalam perjalanan lepas. Dah semua makhluk tu untuk kita untuk sama. Inilah masalah kita ni. Kita tak perasan yang kita ni untuk Allah. Kita untuk Allah, apa maksudnya? Bahkan kita ni, Allah Ta'ala bagi satu sifat istimewa kat kita, ada akal. Binatang tak ada akal. Akal macam mana akal Allah Ta'ala beri kita, boleh mengenal Allah Ta'ala tu. Binatang tak ada, tumbuhan tak ada, batu, kayu, simen, pasir, emas, perak, semua tak ada. Yang ada istimewa macam ni kita. Kalau ada pun malaikat. Kita tu manusia jin lah. Atas kata nama mukallaf. Malaikat ada. Cuma malaikat dia ada sifat istimewa dia. Dia hanya ada akal, dia tak ada nafsu. Kita ada nafsu. Malaikat tak makan minum. Kita ada makan minum. Jadi malaikat dia tak ada cabaran dalam kehidupan dia. Satu dia boleh taat. Kita ni macam-macam cabaran ada. Di sinilah berlakunya kehidupan. Di sinilah berlakunya ujian. Perlu kita mengaji, belajar, faham, kenal. Khasnya nak kenal dan faham apa. La ilaha illallah. Allah lah penunai hajat kita. Yang kita ni semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Semua makhluk umumnya berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan dalam kita duduk melalui kehidupan ni, walaupun kita nak berjalan, motor, kereta, tapi hati ni Allah yang sampaikan aku. Yang inilah tauhid ni. Inilah panggil tauhid. Kita memang nak hidup kena makan kan, kena makan minum. Tapi Allah lah hidupkan aku. Allah yang rezekikan aku. Allah yang kenyangkan aku. Allah akan hilang naga aku.
Allah lah yang hilangkan dahaga aku. Sakit. Kena berubat. Allah lah yang sembuhkan aku. Kalau kita nak makan, minum, nak beli rumah, kena ada duit. Cari rezeki, cari macam-macam urusan. Masing-masing buat. Kena mengaji juga urusan apa boleh buat, apa tak boleh buat, mana betul syarak, mana menyalahi syarak, mana menepati peraturan dia, mana menyalahi peraturan dia. Yang kita buat tu tiada lain melainkan dia tak mengaku kita ke Allah berhajat kita Allah Ta'ala. Dia atas ketetapan dia bagi mana boleh ambil, mana tak boleh ambil, mana yang betul, mana salah, mana halal, mana haram ni. Pasal kita yakin Allah ilah kita, dia yang menjadikan kita, dia tentu apa, dia sangat tahu apa manfaat, apa mudarat untuk kita. Sama ada makanan, minuman, sama ada pemilikan, sama ada kaifiat untuk berjual beli, berniaga, hutang, piutang, pinjam, meminjam. Pekerjaan mana boleh buat, tak boleh buat. Perayaan mana boleh sambut, tak boleh sambut. Apa seumpamanya mesti kena belajar, mengaji. Pasal kita yakin Allah yang syariahnya kita, Allah ilah kita, kita mesti ikut macam mana peraturan. Allah dia sebagai ilah, dia tetapkan kita, kita mesti ikut ketetapan dia. Pasal kita semua berhajat pada dia, kita masih patuh taat pada dia, nak tak nak, suka tak suka, kena ikut dia. Pasal kita semua datang daripada dia, ni pun dapat nikmat semua, pemberian sentiasa makan jasa dia dan akan balik ke dia. Ni pelajaran. Asal sangat tu tauhid tu. Dan pelajaran tu bukan saja pelajaran nak dengar, lepas kuliah balik, lepas tu wahyal dia dah. 24 jam. Inilah pelajaran tauhid kita. Jadi, inilah antara yang kita dah belajar lepas. Yang paling dekat kita belajar ni dari sudut istilahnya, dia kata kita sebut la ilaha illallah tu di atas prinsip bersuci, lepas tu nisbahnya istinja, buang air besar air kecil, bersuci daripada najis, baru boleh wudu. Prinsip dia macam tu. Jadi letakkan makhluk ni tetap makhluk ni tak boleh tunaikan hajat aku, makhluk ni semua berhajat pada Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang boleh tunaikan hajat aku, bersihan. Makhluk ni tak ada. La ilaha illallah. Makhluk tak boleh bersifat uluhiyah sama sekali. Makhluk ni tak boleh duduk menepati sifat ketuhanan sama sekali. Makhluk ni nisbah zat tak boleh wujud sendiri, tak boleh berdiri sendiri. Nisbah sifat, dia takkan boleh ada sifat kesempurnaan. Nisbah perbuatan, dia tak boleh ada daya upaya sendiri. Makhluk ni tak ada macam ni. Kalau ada tu bukan dia punya, semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Allah yang anugerahkan aku dan semua makhluk. Mesti bersih tu. Makhluk ni tak ada sifat ketuhanan dari sudut ni. Illallah, melainkan Allah saja. Yang zat dia berdiri sendiri, tak ajak pada satu, hakiki wujud. Memang dia sedia wujud. Wujud dia tak ada siapa kongsi dengan dia. Wahdahu la syarikalah. Sifat dia, dialah saja sifat sempurna. Dialah hanya memiliki perbuatan hakiki. Dia boleh buat apa saja dia kehendaki. Kun fayakun. Pemilikan dah. Dia jadikan semua makhluk ni milik dia. Yang ni prinsip bersuci. Istinja dulu daripada najis. Ada air kecil besar. Untuk wuduk. Mandi daripada ada besar apa, lepas tu baru nak boleh solat. Wuduk apa, baru nak boleh solat. Tawaf, semayang, baca Quran. Jadi, yang tu yang kita nak sambung ni, apabila engkau telah fahamkan daripada segala perkataan ini, maka nyatalah ilah itu terbahagi atas dua bahagi. Kalau umum kita ambil dua tu atas nama, pertama dia panggil ilahul haq, yang keduanya ada dipanggil ilah batil. Ilah batil. Kita pun rasanya kita faham ilah hak dan batil ni. Cuma nak bawa dengan perjalanan tauhid. Nak sentiasa sedar nak tauhid ke Allah Ta'ala. Nak betul-betul dapat tauhid ke Allah Ta'ala tu. Itulah susah. Dan memang susah sebenarnya. Kerana Allah Ta'ala tak hantar Nabi Rasul. Yang semua Nabi Rasul Allah Ta'ala hantar. Semuanya misi dan visi utama dia supaya kita boleh capai tauhid. Boleh faham maksud, makna yang terkandung dalam La ilaha illallah, faham Allah Ta'ala dengan fahaman yang betul dan rasa berhajat sungguh ke Allah Ta'ala. Makhluk kita ambil hajat atas dasar kaedah sabab. Makhluk tetap makhluk takkan boleh jadi Allah Ta'ala, makhluk takkan boleh jadi ilah sama sekali. Mesti kita punya perjalanan hidup jelas kita punya kefahaman makna la ilaha illallah ni. Mesti bukan saja jelas, sangat jelas. Bila tak jelas ni lah kita bernajis ni.
Itu pun saya syarah dah bab najis ni. Tak mana najis? Akidah kita najis. Akidah kita najis dah mana? Kita dah ada intikad selain pada Allah Ta'ala boleh bagi manfaat ke aku. Bukanlah, yang ni pun saya dah syarah apa. Bukanlah maksudnya duit ni buang parit, anak bini kita cerai, duduk lautan. Bukan maksud dia macam tu. Sabab kita ambil atas jalan sabab. Tapi sabab ni nak jatuh hati sebagai penunai hajat. Sorry ya. Macam tu kot bahasa dia. Faham kita betul-betul berkenaan tauhid ni, kita hanya akan faham Allah saja ilah. Jadi apa-apa pun, kita punya tempat rujuk, apa pun tawajuh besar kita, pandangan besar kita ke Allah. Hatta lah ni kalau saya mau bercakap, saya tak boleh bercakap, Allah bagi saya bercakap. Saya tak boleh memandang, melainkan Allah yang bagi kita pandang. Tak boleh bergerak, melainkan Allah yang bagi kita bergerak. Tak boleh sihat, melainkan Allah bagi sihat. Tak boleh hidup, melainkan Allah bagi hidup. Tuan-tuan, kena hidup perasaan ni. Baru istilahnya ada iman dengan Allah Ta'ala. Baru istilahnya batin kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita hubungan dengan Allah Ta'ala zahir je. Jangan kata masa biasa, masa semayang pun sujud zahir je. Takbir pun zahir je. Baca Fatihah pun zahir saja. Baca jahar ke, baca sir ke, zahir saja. Nampak gerhana, duduk semayang gerhana pun zahir je. Tak rasa hebat Allah Ta'ala. Siapa tak rasa hebat? Tak rasa ni pentadbiran Allah Ta'ala. Bahkan kalau orang beriman, dia tak perlu tengok gerhana untuk rasa hebat Allah Ta'ala. Gerhana ni berapa puluh tahun sekali kan. Berlaku last dulu tu apa? Tahun 98. Ni gerhana matahari lah kan. Ni 2019. Takkan nak tunggu 11 tahun baru nak ingat Allah Ta'ala, mapuh itu. Mbah pergi pasal itu. Orang beriman tak perlu peristiwa tu. Bahkan kalau ada peristiwa yang pelik yang macam ni sekali-sekali berlaku ni, dia menguatkan lagi yakin kita ke Allah Ta'ala. Orang beriman ni cukup dengan peredaran siang malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. La ilaha illallah. Tadi cerah ni gelap, siapa lagi cerah? Allah, bukan matahari. Matahari atau faktor dia tak benam. Siapa kita benam matahari? Siapa susun matahari? Siapa yang bagi perjalanan dengan bulan? Siapa yang aturkan perjalanan bulan matahari? Dengan tu kita boleh kira isyarat Quran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Kamu boleh tahu bilangan tahun, hisab, kiraan gerhana bulan, gerhana matahari, gini waktu semayang macam mana? Siapa yang atur tu? Allah yang atur. Jadi kita bukan perlu gerhana untuk kita rasa hebat Allah Ta'ala. Bahkan gerhana ni dia ada peringatan macam-macam. Tambah pula kalau sering berlaku gerhana tuan, ni pun kita tengok zaman kita ni gerhana lah. Bulan lah, apa tu. Tu maksudnya tanda-tanda nak kiamat dekat. Apa saya nak sebut. Dan bila berlaku macam ni, satu kita diperintahkan untuk sujud pada Allah Ta'ala. Kutubah pun nak buat apa? Bukan nak cerita gerhana sangat. Nak cerita apa? Selalunya yang tu peringatan untuk rujuk ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Rasakan kehebatan Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala. Rasa kehambaan diri ke Allah Ta'ala, rasa berhajat pada Allah Ta'ala, hilangkan rasa berhajat ke makhluk. Makhluk ni ambil atas makhluk, dia lah makhluk, tetap makhluk. Takkan jatuh hati kita, cinta kasih kita pada makhluk. Makhluk ambil atas kata makhluk je. Kalau ambil makhluk pun makan macam mana? Makan sedap macam mana? Allah bagi sedap aku, alhamdulillah. Allah bagi rezeki aku. Dalam duk ambil kesedapan pun bukan hanya sedap dengan nikmat, tapi sedap kita dengan siapa pemberi nikmat. Ni tauhid. Ni tauhid. Kalau tidak kita makan sedap. Duduk dalam rumah sedap. Boleh apa? Sedap ialah kita hanya sedap dengan nikmat, tapi kita tak sedar kepada pemberi nikmat. Ya, ni kufur nikmat namanya. Tak mana kufur nikmat? Tak sedar nikmat yang kita dapat datang daripada Allah Ta'ala. Ni kufur nikmat. Kufur nikmat ada dua cara para ulama kita. Kufur tak sedar daripada siapa nikmat kita beri. Satu. Kufur dari sudut salah guna nikmat yang diberi untuk ke mana. Kita tak adalah guna nikmat untuk judi apa. Tapi kita ambil nikmat tak ingat dia. Tak sedar pada dia. Dan kita gunakan nikmat dengan tak hadirkan diri rasa pemberian dia ni. Kufur juga. Kita dapat nikmat kufur je, kita je rasa syukur. Tak? Rasa syukur ke rasa kufur sekarang? Rasa syukur. Syukur apa? Kasar. Pasal dapat nikmat. Syukur nikmat, seronok dengan nikmat. Tak seronok dengan pemberi nikmat. Itu tak kenal Allah Ta'ala namanya.
Nak kira syukur nikmat, China pun dapat syukur nikmat, tuan. Kita sudah dapat perintah Malaysia sekarang mah. Dia rasa tak macam tu? Dia rasa tak? Tuan tak tahu. Dia rasa tak rasa? Mana boleh tak rasa? Memang dia rasa macam Malaysia ni aku yang punya lah. Nak syarah tu panjang lah kan. Saya bukan nak syarah politik. Memang dia faham macam tu. Rima pun perasaan macam tu. Dapat aku kejar apa? Kejar kijang dapat kijang. Macam mana? Seronok lah ni man. Faham sungguh-sungguh dan kijang. Orang lain pun tak ada dia bagi kan. Wah. Maksud apa? Nikmat dia dapat. Jadi dia seronok dengan nikmat. Tapi rimau mana kenal Tuhan. Mana dia kenal Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia. Kita serupa dengan singa rimau tu. Serupa macam haiwan ni. Itu bukan ayat saya kan. Saya terjemah pada ayat Quran tu. Ulaika kal an'am tu. Na'udzubillah. Jadi inilah pelajaran kita tu nak faham. Ilah ni kata dia ada dua. Ada ilah hak, ilah batil. Ilah hak ni ke Allah Ta'ala. Juga kita dah belajar di sebelum satu sudut ilmu. Tak mana? Allah ni ilah hak. Tak mana? Dia sajalah yang tak hajat pada satu. Atas kata tak hajat pada satu ni hanya Allah saja. Allah saja yang tak hajat pada satu. Pasal kita semua daripada dia. Kita semua daripada dia. Mana ada makhluk atas nama makhluk yang boleh berdiri sendiri? Mana ada? Mana ada makhluk yang makhluk boleh istilahnya ada sendiri? Mana ada? Mana ada? Makhluk yang boleh terus meneruskan kehidupan survival dia sendiri. Mana ada? Mana ada? Kita dah mengakui dah tu. Alhamdulillah. Bagus. Kenal dah satu sudut. Tapi hati kita belum boleh refer ke orang Ta'ala. Dia tak refer orang Ta'ala. Dah pasal apa? Kita banyak lalai. Yang ni yang istilahnya disyarah oleh tutup guru para ulama kita. Kita tak faham lagi maksud la ilaha illallah. Dan kita tak refresh faham la ilaha illallah. Dan kita bukan tak refresh faham la ilaha illallah. Kita baru nak mengaji, nak faham makna la ilaha illallah. Mana nak refresh aku ni? Baru nak ambil faham. Tu pun faham sebulan hari tu faham dah. Mai hak ni lupa pula. Sebut hari ni macam baru dengar. Macam hari tu tak pernah dengar. Sebut-sebut balik pun ingat. Hari tu dah belajar dah. Hari tu belum belajar Hari tu dah belajar ni. Sepatutnya nak kata apa? Always realize ke orang. Jadi ilmu kita dengan la ilaha illallah ni belum mantap. Tuan-tuan bayang tu yang dah mengaji tu. Tu mengadap kitab tu. Tu duduk dalam majlis tu. Tu duduk pun dah banyak kuliah dah datang tu. Tu dah banyak dengar kuliah dah tu. Tu pun duduk lalai lagi. Yang tak mengaji langsung ni macam mana? Yang tak pernah belajar faham langsung ni macam mana? Agak-agak dia faham la ilaha illallah macam mana? Ramai orang faham la ilaha illallah, faham biasa je. Jadi Tuhan ni ke Allah? Okey lah ni. Artis pun dia kata dia okey. Tudung pun tak pakai. Dia berjaya pun kata dia, Alhamdulillah Allah bagi saya berjaya. Tudung tak pakai tapi dia rasa dia berjaya. Ahli politik sembahyang tak, berkelahi tak, songlap sana sini, buah pi tu, macam-macam isu ada. Itu kata apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya boleh memegang tampuk pemerintahan. Tak payah dia. Pada dia Alhamdulillah tu. Pada dia tu, dia beriman lah tu. Pada dia takwa lah tu. Boleh masuk masjid. Macam-macam hal lah tu kan. Sebut tu. Hal-hal yang kita tengok. Itu kita tengok hal luar. Kita pun orang punya software. Jadi kalau serupa saja belum selesai lagi lah. Kita punya kefahaman kita dengan la ilaha illallah ni. Ni yang dia nak terus sambung dengan kita. Kata dia dengan apa yang telah disyarahkan dulu. Ilah ni ada dua. Ilah hak dan ilah batil. Ilah hak ni mesti Allah Ta'ala je. Dan ilah tu saya sebut juga. Itu baru kita dah belajar. Ilah ni atau umum kita selalu dengar ada 3 pembahasan besar. Saya sambilkan dulu kat tuan-tuan. Saya sebut ada 4. Tak mana? Mesti Allah ni ilah ada dari 3 sudut besar. Kalau umum sebut 4. Pertama sudut zat, sudut sifat, sudut perbuatan, sudut pemilikan. 4. Bab zat. Allah saja hakiki wujud. Makhluk asal semua tak wujud. Siap. Tak kongsi lah tu. Tak kongsi lah. Allah saja. Allah. Jadi bila Allah saja yang memang sedia wujud. Wujud yang sedia. Tak ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala. Dialah yang wujud. Dialah yang kidam, yang bakar. Siapa nak kongsi dengan dia? Dialah yang qaim min nafsih, yang huwal hayyul qayyum, yang berdiri sendiri, tak hajat ada satu. Siapa ada kongsi dengan dia? Siapa ada bersama dengan dia masa sabit wujud dia? Siapa ada bersama dengan dia? Mana ada siapa nak kongsi? Satu Allah ada, kan Allah. Allahu kan wala makan. Tempat pun tak ada. Pasal Allah ada bukan dengan ada tempat.
Allah memang ada, mutlak. Zati mutlak. Memang ada dia ada mutlak. Ada dia tak dikait dengan sesuatu. Ada dia memang sabit zat dia dan segala sifat kesempurnaan dia dan asma dia. Ada dia memang ada. Yang ada dia tu taklah disebab pada dia tempat, arah, pihak, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak nisbah pada dia masa, tempat, mengisi ruang. Tak ada. Allah mutlak. Ada. Siap. Tentu apa-apa yang kemudian datang menisbah pada Allah Ta'ala. Itu yang saya sebut tadi. Faham la ilaha illallah ni, dia adalah ayat muhkam. Akidah yang jadi teras, ambil faham pada Allah Ta'ala, Allah ni kata mutlaknya dia ni, dia tak ngisi ruang, dia tak bertempat, tak ada istilah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tak istilah kat dia dalam ataupun luar, tak istilah kat dia dengan apa-apa pun. Bahkan ada mutlak, maksud mutlak ni tak kait dengan sesuatu, sama ada dengan tempat, masa, pihak, arah, apa saja. Bahkan Allah sabit zat dia, tak ada siapa di kalangan makhluk yang istilahnya kongsi dengan dia. Allah ni mutlaknya wujud dia, kidam dia, baqa' dia, qiyam bi nafsih dia. Dan wahdaniyah dia, atas saya bicara zat ni, dia sah macam satu ni, ilah ni, Allah. Atas nama makhluk, mana ada makhluk yang macam tu. Tentu setiap makhluk apatah lagi kita, kena sedarlah apa. Aku ni memang ada zat aku. Macam mana? Allah dia ada. Alhamdulillah. Sedar je. Allah hidup. Allah masih hidup. Allah bagi iman aku. Allah bagi aku kenal lagi kat dia. Alhamdulillah. Bukan tak boleh tidur. Memang tidur pun. Kalau bawa kereta tak bolehlah tidur. Tak hilang kat orang. Tapi bila duduk sebelah, kuat tidur ya. Saya sebut saya lah. Tadi anak saya bawa saya, dah bagi dia bawa tu, time tak tidur, tak apalah, dah tidur. Dia sedar dia buat apa? Buat apa dia tu? Alhamdulillah. Dia bagi lagi hidup aku. Alhamdulillah. Bagi lagi hidup aku. Yang ni pelajaran untuk guru, ulama kita aja. Kita rasa kita tauhid dah tak? Kan tauhid macam tu. Hidup-hidup macam mana? Aku hidup, relax, hayal. Itu kan hidup, lalai namanya. Lalai, bukan tauhid tu. Bahkan dia silap, macam mana? Aku hidup. Macam mana? Padah, sehat lagi. Tambah ulang kata, sehat nampak? Macam ni ya. Siapa yang muda lagi? Satu, saya mengaji tu, saya mengaji lama dah. Tu yang pegang-pegang tongkat tu buat apa? Dia kata, ustaz pegang tongkat ni, kaki sakit kan? Senyum je lah dengan cakap itu kan. Umur 50, telajak 10 tahun dah. Sepatutnya 40 dah pakai dah. Telajak 10 tahun dah pegang. Bagi rasa kita ni, do'if Allah yang bagi kuat. Tongkat ni makhluk pun. Kalau kita memang kena pakai tongkat sekalipun, bukan tongkat menyebabkan aku pergi dikemas. Allah pergi jadi kemas. Ni tongkat ni alat kan. Kalau kita pun kaki pun sihat lagi pegang tongkat. Memang supaya pegang tu nak bagi intimat pegang kita ke orang Ta'ala. Kaki pun orang Ta'ala bagi kuat ni. Allah bagi kuat bukan kaki aku kuat. Semua tu jalan ulama-ulama ajar untuk dapat tauhid. Orang tak faham, dia tak boleh berjalan tu pegang tongkat. Satu ada orang tak faham, ada orang tak faham. Dia tak faham sunnah Nabi tu kat mana. Sunnah ni sebenarnya nak rujuk ke Allah Ta'ala. Saya ngaji tuan, tuan tak bisa dengar ni. Pakai serban ni pun. Tuan tahu tak pasal apa sunnah pakai serban? Saja. Lama saya tak pernah sebut lah yang ni. Pasal dia orang ni tak pernah dengar saya sebut. Anak saya tak pernah dengar saya sebut ni. Lama dulu. Pasal apa kita ikat serban ni? Pasal apa? Kita banyak penyakit. Bukan. Supaya kenal saya usul kita. Ni, ekor ni. Ni kepala. Nak tunjuk kita ni asal daripada air mani. Ni sperm. Tuan-tuan tak faham. Ngaji lain lah tu. Saya syarah panjang pula tu. Letak atas kepala ni. Aku asal air mani ni. Tak faham. Tak faham ngaji lain lah. Aku syarah panjang pula tu ni.
Itulah saya dah. Bukan lihat serban ni menunjukkan aku besar, serban aku besar. Bukan macam tu. Mana? Ni lah aku, hebat Allah Akbar, letak ni supaya rasa aku sedap, aku ni daripada air mani. Apa? Ni syarat sperm. Ni, orang kata apa, benda-benda hikmah yang para ulama kita faham, kita tak faham kan. Dia kata hadis mana syarah itu. Yang ni dipanggil ilham yang Allah Ta'ala bagi, tak tunggu ulama kita faham. Kalau tanya hadis mana syarah itu? Tak ada. Memang tak ada. Tapi macam mana boleh faham tu? Tapi tengok rasa betul tak? Okey, Alhamdulillah. Okey ya? Sekarang ni lah syarahnya tu. Dulu orang tak faham. Dulu atas kita ikut sunnah. Ikat serban pun itiba'an lin Nabi SAW. Macam kita basuh tangan ni. Apa saya basuh tangan? Kita tak pernah belajar enzim apa dulu. Tutup guru ulama kita apa? Pasal apa basuh tangan? Pasal apa lepas makan basuh tangan? Itiba'an lin Nabi SAW. Nabi basuh tangan, aku basuh tangan. Aku kasih dengan dia, aku cinta dengan dia, aku ikut dia. Itu ya. Itu akidah kita. Sekarang ni, tanganku bersih, nak basuh apa? Dia faham macam tu. Itu bila disebut macam ni, ada kotoran macam ni, ada enzim macam ni. Oh, barulah nak pakai tangan gedik-gedik. Ulama dulu kita diajar dengan atas mengikut. Sekarang ni, kalau dah faham dengan faktor sains sekalipun, kepala otak ni, jangan kerana faktor sains tu kita makan dengan tangan. Pasal apa ni? Supaya makanan mudah hadam. Pasal ada enzim. Kita makan dengan tangan pasal ada enzim. Tak betul ya kita. Kau makan bukan kerana nak ikut Nabi. Kau makan supaya nak bagi mudah makanan hidup hadam dalam perut kau. Kau makan tu kerana makhluk. Kerana bukan pandang kerana perintah Allah Ta'ala. Bukan kerana nak ikut Nabi SAW. Tak ada kenal dengan syariat. Tak betul. Walaupun tengok basuh tangan, okey. Sikit saya sebut itu. Yang ni yang kita bila belajar dengan ahli dia tu, kita dengar, dia orang cara halus tuan. Dalam dia orang faham, tak macam kita faham. Jadi ilah saya nak syarah tu dalam bab zat. Dalam bab sifat sama. Allah aja sempurna. Makhluk ni macam mana pun tak sempurna. Hebat macam mana pun tak sempurna. Siapa tak sempurna? Tak ada sifat kita, melainkan Allah yang beri. Hidup ni pun. Yang hidup sebenarnya apa? Allah yang hidup. Kita apa? Kita ni saya mayat. Dia yang bagi hidup kita. Siap. Selesai. Kita tak faham bab ketuhanan ni. Duk asal hidup. Aku hidup. Ada makhluk hidup. Macam-macam orang hidup. Ni hidup. Tanam pokok orang kita rasa kita bagi hidup. Kita buah baja. Baja ni bagus. Nak kata baja ni bagus atas jalan sabab. Ya. Tapi apa? Allah yang hidup. Alhamdulillah. Saya pula ni hidup menanam pula macam-macam. Dekat rumah lah kan. Nanam. Ada yang mampu, ada yang sulam balik, ada yang tanam balik, kena buah baja. Sabab memang kena buat betul. Tuan-tuan buat sebab tak betul, mampu pokok mati. Tuan-tuan bubuh sekilo baja. Mampu awal-awal kan. Bubuh petang ni, pagi esok kuning. Tak jadi try tengok. Kilo baja mana boleh. Dia ada kadar dia bubuh. Bubuh banyak ni, bubuh air. Bubuh kalau kita tambun tanah macam ni, orang lagi dia cepat. Siram air macam ni. Sebab kita buat. Tawajuh hatinya nak. La ilaha illallah. Allah lah Quran sebut apa? Fara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu tak tengok apa yang kamu tanam, kamu duk semai. Benih-benih yang tumbuh tu, adakah kamu yang menumbuhkan atau kami bagi tumbuh? Kata Allah Ta'ala. Allah lah. Mana ada hal lain pada Allah Ta'ala lagi tumbuh. Bukan pokok lagi, bukan benih lagi tumbuh, bukan air lagi tumbuh, bukan baja lagi tumbuh, bukan tanah lagi tumbuh, bukan matahari lagi tumbuh, bukan oksigen lagi tumbuh. Walaupun kita belajar sains, faktor-faktor pencebahan benih, faktor-faktor kehidupan ni disebabkan matahari, air, tanah, haba, oksigen. Itu ada jalan sebab hakiki yang sebenarnya. Oksigen siapa buat? Tanah siapa buat? Matahari siapa buat? Mineral siapa buat? Siapa buat semua? Allah. Jadi semua tu nak ajar kita rujuk ke Allah Ta'ala. Inilah Allah ilah. Baru kita punya hidup 24 jam. Allah rujuk ke Allah. Kerana mana ada makhluk yang makhluk sunyi daripada khalik makhluk. Mana ada? Inilah pelajaran yang tutup guru kita ajar. Halus tuan dia ajar, dia ambil faham. Dia bukan faham, orang kata apa, faham kulit. Faham dia tu dalam. Bahasa dia pula baharu alam. Kita ni alam. Baharu alam dalil ke Allah Ta'ala. Baharu alam dalil ke Allah Ta'ala. Simple dia.
Baharu alam dalil kau salah. Baharu alam dalil kau salah. Kita nak faham baharu alam pun setot. Tak faham-faham. Syarah 20 kali lah. Tak faham-faham baharu alam, baharu alam. Saja saya sebut tentu sikit. Jadi ilah ada dua. Ilah hak. Saya sebut ni zat, sifat, afa'al sekali dulu sebut habis. Dan Allah bagi jadi kita, dia bagi sifat dia. Dengan sifat yang ada kat kita, dia bagi kita boleh membuat perbuatan. Perbuatan kita, macam-macam perbuatan, pergerakan yang berlaku kat kita, tuan-tuan. Siapa yang bagi kederat ni? Allah. Memiliki kederat hakiki siapa? Allah lah. Kita ni, prinsip yang kita diajar dalam syariat, kita la haula wa la quwwata illa billah. Allah saja yang boleh bagi kederat. Kita tak akan memiliki kederat sendiri dia. Cuma bila Allah Ta'ala beri, nampak macam kita memiliki kederat, kita punya. Kita rasa kita punya, tu masalah tu. Yang tu yang bila refresh balik, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Hebat kita ke, kenderaan ke, suami ke, isteri ke, anak ke, apa saja makhluk, tengok hebat macam mana. La haula wa la quwwata illa billah. Tu tak makhluk, khas pandang kat aku. Selalunya kat kita kan masalah. Kat lain kita boleh rujuk ke salah kadang-kadang. Tapi yang kadang-kadang yang menyebabkan kita tak boleh balik ke salah ni kat aku ni. Kita duk rasa apa? Aku sihat lagi. Satu aku boleh buat gini. Aku sihat. Nah, Allah yang sihat aku. Allah yang bagi daya kat aku. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya upaya aku nak boleh buat gini. Melainkan Allah yang bagi. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ni tauhid. Dan Allah bagi jadi kat kita ada perbuatan, kita kerja, kita cari duit, kita dapat jawatan ni, kita cerdik, kita jadi jawatan ni, dapat gaji banyak tak? Rasa tak duit aku? Rasa tak rumah aku? Rasa tak kereta aku? Tak kena. Allah yang milik semua, aku ni pemegang amanah saja. Semua datang pada Allah Ta'ala. Baru betul tauhid. Simple ya tuan-tuan. Tauhid ni dia ada pelajaran yang sangat simple. Untuk guru kita ajar bahasa dia simple je pun. Kita kena nak tunggu khatam kitab pun tak faham juga khatam 10 kitab kali pun. Dia ajar tauhid sependek 10 minit pun dia dah bawa kita tauhid. Ini tauhid rupanya zat, sifat, af'al. Ni dalam bab pemilikan, bab asar. Sekali lalu dia layang kita sekali je. Punya macam tu je tauhid nah. Ya Allah, ya Allah. Biar ambil elok-elok lah. Kalau ambil tak elok, tak faham. Tak faham. Kembang ngaji tidur lah. Lagi tak boleh faham lah. Saya bukan kata orang sini ni. Ni orang Afrika tu. Orang sini tak tidur. Sini okey. Okey tu bukan saja mengaku gelak-gelak okey. Memang okey tu. Nak okey pun sebab alhamdulillah Allah yang bagi okey. Tu pun iman tu. Tauhid tu sebenarnya. Allah. Baik, jadi pertama ilah ni ilahul haq. Dan ilahul haq ni sedia maklum. Kata dia, hanya dikatakan pula, tu bahasa dia lah. Pula ni bahasa lama. Maksudnya ilahul haq ni dikatakan juga. Masuk pula ni kalau bahasa lama, pula tu maksud dia juga. Kalau kata apa, Zaid ni ada 4 orang anak. Dolah ni pun ada 4 anak pula. Bahasa lama pula. Kita dengan pula pelik sama bahasa ni. Bahasa dulu, Dolah pun ada 4 anak, ada anak 4 orang juga. Kita juga. Bahasa dulu pula. Pasal apa dia pakai pula? Jangan tanya saya. Pasal perubahan bahasa ni, dia berubah. Macam kita sebut bahasa Melayu, bahasa Indon, yang tu pun berubah. Tambah bahasa Melayu kita klasik dulu, sampai lah ni. Berubah kan? Berubah. Tambahlah kita pun, macam Melayu pun tak apa nak mengaji. Jawi pun tak apa nak boleh baca. Mengkala pun tak faham. Mengkala apa? Kala. Mengkala tu bila? Mengkala mai. Singgah kedai ni beli sakak sikit. Sakak. Tahu tak? Saya dengar. Mengkala aku. Sakak apa sakak? Tak tahu tu. Ni bahasa orang Kedah. Ulu lama punya, klasiknya. Sakar apa sakar? Gula. Sakar tu. Sukar tu bahasa Arab. Bahasa Arab tu. Sakar. Sugar. Sugar.
Ha. Beli sakak nak. Sakak nak rumah habis. Kita sakak tu. Ha. Tu kata banyak bahasa kita tapi tak tahu, kita tak faham. Tentu kita campur orang tua kita dengar, dia cakap macam ni lah. Kita nak tiru. Lenggok dia pun bukan lenggok. Kalau kita biasa dengar, nak pergi mana habis tu, itu biasa dengar. Orang kalau Kedah klasik ni, kita dah sebut tu, bunyi Kedah tu kan. Mengkalau tu, dah sebut tu, dia sesyarah dalam tu sikit lah. Mengkalau. Kalau Kedah betul ni, dia ada lenggok dia. Hang pergi bandar ni, lorong tak sampai lagi rumah hang. Tu. Dia ada lenggok tu. Kita, lo tak payah lagi rumah hang. Ya lah ni. Dulu tak ada. Lorong tu. Lorong. Dia bunyi tu. Lorong lama dah tak pergi rumah hang. Hang ni kata. Dia bahasa dia lain tu kan. Tebal. Pula tu dengan bahasa faham tu, bahasa kasih sayang. Kita tak ada. Hang lama tak ada hang. Kesak. Itu hak Kedah. Bahasa lain lagi dah. Usia bahasa baku kita pun bunyi bahasa buku lingkuar perangkap pada dulu pun sebut kan. Bahasa baku tu bahasa Kedah kan. Sudah tu saya syarah tu, syarah bahasa pula. Nak cerita pulau punya pasal. Bukan gula. Ilahul Haq dinamakan juga, tu kalau tak faham pulau. Dinamakan juga Ilahul Mutlaq. Yang ni pun saya sebut tadi. Allah ni, dia ilah mutlak. Apa maksud mutlak? Dia Tuhan ni tak ada kait dengan sesuatu. Tak kait dengan tempat. Tak kait dengan ruang. Tak kait dengan pihak. Pihak tu apa? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Satu tak. Kita mengaji tauhid tutup guru, ajar kita akidah semua dengan prinsip itu. Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Mustahil Allah Ta'ala diarah. Mustahil berjuzuk, beranggota. Pasal dia mutlak. Kita sabit zat dia. Zat dia macam mana? Nak bahas ke mana zat dia. Bahkan makhluk nak bahas zat makhluk pun tak boleh. Makhluk mana? Roh tetap makhluk lagi weh. Nak bahas makhluk pun tak pandai. Rupa makhluk atas, bawah, kiri, kanan. Panjang pendek tak reti. Kita nak bahas buat daripada apa? Nak bahas Allah lagi tak reti leh. Satu sebut Allah ni ilah mutlak. Dia ilah hak satu. Dia Tuhan yang sebenar. Atas kata mutlak dia apa? Dia ilah yang tak kait dengan sesuatu. Maksud tak kait sesuatu, wujud dia, wujud hakiki, wujud zati. Memang sabit, wujud tu zat dia berwujud, sifat dia azali, sedia kala dan sentiasa. Dan apa nama yang selayaknya ada pada dia juga sedia kala dan sentiasa. Selalu sebut lama tiga itulah besar. Zat, sifat dan asma' dia. Sabit azali lagi mutlak, tak ada kait dengan tempat, masa, ruang, pihak, arah, masa. Tak. Langsung subhanallah. Satu, takkan jadi kaedah bila dia buat arash, dia duduk dalam arash, dia duduk luar arash, dia duduk atas arash, dia duduk bawah arash, dia duduk atas pada atas arash. Subhanallah. Ada orang kata ayat Quran, ayat Quran tu bukan maksudnya tu. Ar-Rahman al-Arsy istawa ni, Allah istiwa alal ars. Apa makna istiwa? Bukan mana ada. Siapa faham mana ada, salah. Pasal istawa bukan mana ada. Dia ada banyak mana. Bila ada banyak mana, memahamkan mana ada, salah. Pasal yang tu menyalahi prinsip la ilaha illallah. Sedangkan istawa ala ars, atas sebut ulama, ni ayat muhkam. Ayat muhkam dia, hunna wa ukharu mutasyabihat. La ilaha illallah, dia muhkam. Ini ummul kitab. Dia ibu kitab, ibu akidah. Apa-apa mesti balik pada ibu kitab, ibu akidah. Jangan rujuk kepada mutasyabihat. Mutasyabihat tetap ayat Quran tak boleh nafi, tak boleh bangkang, tapi dia ada makna. Makna dia mesti rujuk, refer, balik kepada ummul kitab. Jangan mutasyabihat jadi ayat ummul kitab yang muhkamat pula rujuk kepada ayat mutasyabihat. Tak kena. Terbalik. Wahabi jadi ayat tu. Tu jadi Wahabi. Dia mengaji pun, dia bukan mengaji kita sifat 20 ni. Bahkan sifat 20 pun dia condemn, dia leke-leke.
Mereka olok-olok, mereka main-main, mereka senda-senda, dia kata falsafah lah, gua akal lah, macam ni. Tak ada dalam hadis. Nabi tak ajar sifat 20 kat sahabat. Macam-macam dia kata. Nak syarah tu banyak, ada yang saya pernah syarah tu. Itu dia ajar apa? Dia ajar Ar-Rahman Al-Arsi Istawa dulu, Allah duduk atas dah. Dia ajar tu, dia bukan ajar La ilaha illallah dulu. La ilaha illallah pun dia kata, Tuhan melainkan Allah, dia ajar dekat tu. Habis La ilaha illallah kata dia, Allah yang kata Allah duduk atas dah. Habis. Itu yang jadi sewel tu. Pada dia hak itulah muhkam. Pada dia itulah teras. Itulah kata Allah yang kata Allah ada atas dah. Takkan kita nak kata tak boleh kot? Dia punya salah. Kita kalau ikut La ilaha illallah. Ar-Rahman Al-Aziz Awak bukan Allah atas arah. Tak betul fahaman tu. Atas tu ambil mana? Mana ada perkataan atas tu? Kalau atas pun, di atas kata Allah ilah. Dia ilah hak, mutlak. Tak kait dengan tempat, masa, ruang, masa, pihak. Tak kait macam tu. Allah tu, kalau terjemah di atas. Atas banyak mana? Tinggi banyak mana? Besar banyak mana? Kalau dengan mana besar mana saiz pada orang Ta'ala, salah. Tinggi dengan mana pihak, mana tempat, salah. Besar, tinggi, atas dengan mana arah, salah pada orang Ta'ala. Kalau atas mana martabat, okey. Katalah isteri kita umur 50, kita baru 40, sampai atas. Pasal apa kita atas? Kita suami. Jangan syarah kod lain. Tu sewil syarah kod lain, tu jadi sewil tu. Martabat tu suami. Suamilah atas, isteri bawah. Syarah bagi betul. Kita tak semak tu. Anak ada yang besar. Anak kadang-kadang gaji sampai 5,000, 6,000. Bapak gaji 500, pencen pun. Dah beli RM50. Siapa besar? Anak ke bapak? Besar apa? Martabat besar. Kalau nak jaga gaji, anak lah gaji besar. Kau jangan faham je tu. Kalau Allah alal ars, Allah atas arash. Atas tu dengan mana? Tempat, salah. Allah. Sebelum ada arah, mana ada bahasa atas, bawah, kiri, kanan kat dia? Untuk atas mana apa? Pangkat dia mengatasi arah. Siapa-siapa mengatasi arah? Arah tu makhluk. Dia tu pencipta makhluk. Wahuwa Rabbul Arshil Azim. Dialah menjadikan arah yang besar tu. Satu, dia atas arah. Atas mana apa? Martabat. Siap. Faham jelas, tak ada silap sikit pun. Kalau main wahbi, ya. Duduk atas. Yang tu bagi soalan, dia tak faham. Dia kata atas, bumi ni bulat. Saja dah syarah tu, saya tak boleh, saya pergi, saya kena habis. Dah atas ni, kan kita belajar bulan, kita pun belajar gerhana apa kan. Okay. Dia ada graviti. Orang sini kepala sana, kaki sini dia. Kaki mesti kat bumi kan. Orang sini kepala bawah, kaki sana dia. Kan semua sini 360 darjah, 360 darjah. 3D weh. Sini kat bawah kan. Boleh faham saya 3D apa saya sebut apa tu. Jadi kalau kata Allah atas, itibah atas sana. Itibah orang bawah atas tu sana. Sana ke sana? Kan tak boleh nak urai nak. Itu yang salah tu. Jadi atas lah. Kalau gitu bukan mana atas lah. Dia mesti mana pangkat. Bila kita soal tu, atas ni mana atas lah. Jangan duk fikir. Okey, tak fikir kalau kata dia ada makna. Mesti ada makna yang layak. Subhanallah. Makna atas tu. Okey, tak apa. Itu keedah salaf. Itu keedah betul. Tapi nak atas lah. Hang faham atas juga. Tu hang buat melenggung, buat bodoh tu. Tapi hang faham atas. Itu yang salah tu. Yang tu yang jadi salah. Pergi. Sikit dengan syarah Habib tu. Atau tiang saya ngaji kadang contoh mudah. Kalau cicak atas siling. Cicak atas siling. Cicak atas kita ke bawah kita? Cicak ni atas kita ke bawah kita? Dia atas kita. Soal. Kita ni atas cicak ke bawah cicak? Bawah cicak.
Kita buat atas cicak lah. Cicak tu duduk macam mana? Kalau cicak tu ni siling, dia duduk atas siling tu. Yang tu betul. Atas cicak atas dia. Tapi dia bukan duduk je. Dia duduk macam Spiderman tu lah. Yang tu. Kita atas dia, kita bawah dah. Kita atas dah. Dia atas kita. Atas sama atas. Semuanya. Boleh faham? Kan? Kalau tuan-tuan boleh faham ni, kelain dengan Wahabi no. Wahabi kelain kepala. Kelain kepala. Dia faham makhluk. Dia nak faham orang salah dengan fahaman makhluk tu susah tu. Memang tak boleh faham, gagal faham. Bahkan sesat kefahaman dia. Sesat gila ni. Na'udzubillah. Saya tak boleh saya sebut tu, barat sikit lah saya sebut tu. Tak boleh. Dimasukkan aras ni di atas ketimbang sebenarnya. Dia bulat. Itulah kalau dia dah kata aras, kita pun ulama' duk syarahkan bumi kecil ya. Untuk alam, untuk umumnya tu kan. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat kan. Langit lagi. Dia takkan selapis gitu aja. Dia mesti besar macam tu. Untuk semua alam langit tujuh lapis semua ni ibarat cincin luas ni kursi. Jadi luas lagi kan besar tu. Jadi bumi ni kecil besar. Itu kursi aras lagi besar. Kalau atas macam mana? Untuk adakah mana atas tu makna luar daripada alam? Bukan. Mesti ada makna. Itu apa makna dia? Wallahu alam. Itu betul. Itulah kaedah salah. Atas lah. Jangan fikir atas macam mana. Jangan soal. Tak. Ulama kita bukan macam tu. Dia ada makna dia tu jangan soal. Dia ada makna. Jangan bagi kata atas dengan makna atas mana pihak. Tak. Hang bagi makna atas mana pihak, maksudnya hang tafsir. Hang bagi hurai. Kaedah ulama bila ayat mutasyabihat macam mana? Tak hurai. Dia kata sebut amiruha kama ja'at. Bagi lalu macam mana dia datang. Baca. Yang tu kot bagi lalu. Yang tu kaedah ulama kita bagi selesai. Memang bagi selesai. Yang tu pun tuan-tuan tak faham, bagi selesai. Saya nak cerita ilah hak ni. Ilah hak tu. Yang nak syarah tak mana tu? Mutlak tu. Nak syarah mutlak tu. Besar tu makna mutlak tu. Jadi ilah hak, bila hak ni apa? Mutlak. Jadi duk faham Allah atas tu dengan mana pihak, itu faham batil. Itu ilah batil. Fahamnya tu batil. Salah lah. Itu ulama bahasa kan, siapa duk faham Allah Ta'ala duk atas arah ke, dalam arah ke, luar arah ke, luar bumi, dalam bumi, atas bumi ke. Yang ni dipaham. Yang ni pahaman sesat. Keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada di mana-mana kalau dengan mana tempat dan mengisi ruang dan penuh mengisi ruang itu salah. Salah. Hatta Allah di mana-mana, Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabarlah, Allah bersama dengan orang sabar. Allah duduk kat dia sabar. Allah tu yang kalau ada sebut pasal dia mesti ada makna. Tapi bukan makna dia mana berdempet, mana melekat, mana sekali, mana duduk sebelah, mana bersatu, mana menyatu. Subhanallah. Mesti ada makna. Untuk apa makna dia? Wallahu a'lam. Sebut. Quran pun sebut. Jangan kata sebut istawa 'alal ars. Quran pun sebut innallaha ma'ana. Quran pun sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Macam-macam sebut ayat Quran tu. Semua tu ayat mutasyabihat belaka. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Bagi lalu. Ayat Quran tu tak beriman. Itu kaedah ulama salah. Ulama khalaf macam mana? Dia ada hurai, detail. Saya sebut macam tu ya. Maksudnya saya nak syarah. Allah mutlak tu. Bila mutlak tu yang tak kait tempat, tak kait atas bawah. Satu kalau ada hadis sebut Allah turun 1/3 malam. Turun ni faham apa? Bergerak daripada atas ke bawah.
Untuk Allah kalau duduk di arah bila dia turun, dia duduk di mana pula? Kalah atas pahaman tu. Ha? Duduk kat kita. Untuk ada hadis yang kita dia naik balik. Saya kalau kelahi Wahabi, saya kelahi macam tu. Tak ada. Carilah hadis. Allah Ta'ala naik balik. Mana ada? Kalau itu, dia duduk di arah kan? Bukan dia duduk di arah. Pasal dia dah turun. Tak naik-naik. Boleh faham? Betul tu fahamnya tu salah. Tak boleh hurai. Yang zilu Rabbuna, tu sahurai. Dia ada makna yang layak. Tapi makna turun atas bawah, subhanallah. Bahkan nak bumi duk pusing kan? Pusing kan? Mana 1/3 malam? 24 jam ada 1/3 malam, betul tak? Kalau itibar kita memanglah 1/3 malam. Kita ada siang, ada malam. Nanti bumi duk pusing. Bumi memang duk pusing. Matahari memang duk sentiasa berminyak. Ni matahari. Ni pusing ni. Mana duk 1/3 malam habis tak? Habis tak? Tak habis tak? Betul ke tak habis ke? Tuan-tuan tak faham sains ni. Tak faham geografi. Tak habis lah. Jadi bila dia turun 1/3 malam, maksudnya duk congoh tu tak naik-naik lah. Bukan duk tak arah lah itu. Subhanallah. Makna macam tu pun salah. Makna duduk situ pun salah. Untuk makna apa? Dia ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam, jangan hurai. Bukan. Gerhana nampak bulat-bulat kan, nampak persegi lepiak. Kan nampak macam pembaris. Bulat ada. Bila kita tengok gerhana tu, gerhana matahari tak? Bulan tu nampak bulan. Bila gerhana bulan pula, bayang bumi ni duduk atas bulan ni. Kan mula-mula nak tutup tu, nampak lepeh kan, nampak bulan. Betul lah. Bisa tengok gerhana bulan bisa tengok. Tidur. Lagi ada internet pergi buka gerhana bulan. Kejadian gerhana bulan pergi tengok. Apa bayang arca yang ada kat bulan? Bayang. Bila bayang bulat, apa jadi? Menunjukkan bumi bulat, bukan lepiau. Boleh? Boleh. Memang bumi bukan lepiau, bukan? Satu, kalau faham Al-Quran sekali lalu, ada orang faham, kata bumi ni lepeh. Bukan. Dia ada makna. Tapi bukan makna dia lepeh. Bukan. Kalau dia faham lepeh tu yang kelahi tu. Tu yang, kalau Ar-Rahman Al-Shizawa kelahi jadi Wahabi, kalau bumi lepeh, jadi duk faham bumi flat ni, kelahi dengan satu kumpulan lah. Dia ada satu fahaman tu. Salah tak? Tak betul tak? Kalau kata bumi ni lepeh, siang malam sama pada tempat. Tapi kita ni duk malam, ada negeri siang. Tuan-tuan pergi Mekah, duk siang lagi ni. Pergi Amerika, pagi. Mereka pagi, kita malam. Kita tengah malam lagi, dia tengah hari. Okey. Macam mana boleh cerita situ? Nak syarah mutlak tu. Bagi faham tu. Nak faham mutlak tu. Asal nak rasa kita berhajat ke orang sana. Satu. Tu. Kalau syarah tak betul, duk faham macam Allah pula berhajat ke makhluk. Kan? Masalah lah. Terbalik lah. Allah duduk di arah, siapa hajat ke siapa? Dia hajat ke arah. Padahal arah sudah berhajat ke orang salah. Ada orang urat macam ni. Allah dia buat arah, dia duduk di arah. Dia bukan berhajat, dia duduk lah. Dia kata dia jangan faham duduk macam kita. Dia duduk yang layak dengan dia. Kan kena pening tu kan. Salah, tak betul. Kaedah kita macam mana? Dia ada makna. Bukan makna dia macam tu. Apa makna dia? Tak tahu diam lah. Jangan syarah mengepet. Wallahualam. Subhanallah. Tu kaedah kita. Tu kaedah ahli sunnah wal jamaah tu. Tu kaedah salaf tu. Itulah kaedah salaf bagi betul. Itu original salaf. Yang Wahabi dia kata Allah Ta'ala itu tu bukan original salaf. Itu salaf. Salaf juga. Pasal pahaman tu, pahaman dah ada lama dah. Tapi pahaman salaf yang salah. Yang dia sangka itulah salaf. Yang original salaf. Padahal itu salaf. Salaf yang salah. Yang dia faham jisim. Orang salah. Yang turut bahasa dia.
Jadi semua tu saya nak syarahkan, kata Allah ni nama lain juga selain pada ilahul haq, dipanggil ilahul mutlak. Nak faham mutlak tu. Kita faham syarah mutlak tu pun faham lah. Sekali lagi, bahasa ni penting kan? Pasal bahasa ni, kita faham satu bahasa ni, semua kita mengaji yang kita faham, yang kita pernah sebut mutlak, semua kita faham. Kalau kita kata raja dulu kuasa mutlak, faham? Apa maksud dia? Tak ada siapa ganggu dia. Raja berdaulat. Dia kata A, B, B. Kan cerita apa? Marhum angkat di Julang dia. Pasal dia nak makan nangka kan. Nangka sultan lah. Kena ni. Lepas tu ada perempuan hamil. Nak kata nak makan dengan ini. Belah potong kat sikit. Lepas tu bagi makan kat perempuan tu. Pasal dah ngidam nak makan nangka. Lepas tu bagi hidang kat raja. Tengok-tengok buah tu dah kena tebur. Dah rosak. Kata dia, siapa dia habis makan nangka ni? Belah perut. Kuasa mutlak tau. Cerita tu betul tak betul, dongeng kan nak buruk Sultan Melaka ke apa tu satu hal. Jaga kan tu, cerita ni kena mengarut pun ada kan. Tapi ada cerita tu, cerita api lah. Saya nak cerita apa? Kuasa mutlak tu, saya nak syarah tu kan. Saya nak syarah mutlak tu. Air mutlak saya dengar. Nak wuduk mesti air mutlak tu ya. Apa maksud air mutlak? Air yang mutlak, air semata-mata air. Boleh tak berwuduk dengan air sirap? Pasal apa tak boleh? Pasal dia tak mutlak. Pasal dah kait air sirap. Sirap dengan air dah kait, dia warna merah. Air Milo boleh wuduk? Tak boleh. Itu tak boleh. Air gula tak boleh. Nak air apa? Air, semata-mata air. Air hujan boleh tak? Boleh. Air hujan tak boleh lah wuduk. Air hujan ada kait. Air hujan tu nak sebut tempat dia main mana. Air hujan, air turun air hujan. Sebab hujan. Air sungai. Memang ada kait air sungai. Nak cerita asal usul ambil dari mana? Air ambil dari sungai. Itu je. Bukan air itu bercampur dengan benda lain. Air tetap air mutlak tu. Tapi air sungai, air ambil dari sungai. Air laut, air ambil dari laut. Air mata air ambil dari mata air. Air salji, air ambil dari salji. Air mutlak tu. Tak mana mutlak. Tu ada kait. Kait tempat. Bukan kait bercampur dengan Milo, dengan Ovaltine, dengan apa, koko, tamar koko, bukan macam tu. Bukan sirap, bukan gula. Tu panggil mutlak. Mutlak tu faham macam tu. Allah mutlak maksudnya mana? Allah memang ada, tak ada siapa kongsi dengan dia. Tu kata tak ada tempat, tak ada arah, tak ada pihak tu yang kalau sebut faham atas turun bawah, bawah naik atas. Allah daripada satu tempat ke satu tempat. Allah ni duduk luar dalam. Allah subhanallah. Tu ada bahasa tempat subhanallah. Tu tak nama mutlak lah. Tu namanya muqayyad. Ilah macam ni faham orang Ta'ala batil. Allah ilahul haq, ilah mutlak. Kita faham, best lah. Faham, best. Baik, asal terjemah ilahul haq ni Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maksudnya apa? Memang sebenar-benarnya untuk layak disembah Allah lah, mana ada hal lain. Sembah pun ada, kita dah syarah dulu. Sembah tu dari sudut sembahan sembahyang satu hal. Dan sembah tu tak mana? Sembah dengan mana? Rasa berhajat, rasa perlu, rasa pergantungan diri. Itu maksud bersembah tu. Jadi syarahan sembah para ulama sebut, ada sembah ni, sembah dengan mana sembahyang, sujud. Ada sembah dengan mana rasa berhajat dan rasa penunai hajat. Satu orang kafir ni, dia boleh gamak sembah Tok Kong pasal apa? Pasal dia rasa Tok Kong ni lah tempat tunai hajat dia. Kalau dia pergi sembah Tok Kong ni, sembah, doa, puja, dapat apa dia dapat. Kan pasal tu dia sembah Tok Kong. Kita sembah Allah Ta'ala jasad. Tapi tak rasa Allah lah tunai hajat. Masalah ke kita? Masalah juga. Sembah dah bagus dah. Tapi perasaan tak ada. Orang kafir, perasaan ada kat tokong dia. Tapi salah. Jadi dua-dua salah. Siapa salah? Kafir salah. Dia sangka hak tu hak, padahal batil. Tapi dia ada perasaan dengan Tuhan dia. Kita ni Allah Tuhan hak, tapi tak ada rasa dan perasaan ke Allah Ta'ala. Sama tak? Yang tu yang kita fardu ain kena mengaji. Kita mengaji nak upgrade faham supaya boleh rasa berhajat ke Allah Ta'ala.
Boleh rasa Allah tunai hajat. Inilah kita punya pengajian. Orang kafir, dia punya pengajian, dia kena mengaji supaya jangan duk pergi rasa berhajat tu kat tokoh, pergi rasa berhajat tu ke Allah Ta'ala. Dia nak tukar tu pergi ke Allah Ta'ala susah. Kita pun nak merasa berhajat ke Allah Ta'ala tu susah. Boleh faham saya sebut tak? Jadi satu, dua-dua kita ni fair sebenarnya. Fair tak mana? Fair kena mengaji. Fair kena berguru. Tak berguru, kafir pun masalah, duk kekal sembah selain pada Allah Ta'ala. Kita pun masalah agak. Walaupun sujud ke Allah Ta'ala, tapi hati duk tak rasa perasaan ke Allah Ta'ala. Perasaan kat mana? Duit. Rumah. Makhluk. Sembah memang tak sembah duit. Tapi rasa duit lah tunai hajat aku. Prinsip dia sebenarnya sembah agak. Tang rasa berhajat. Tang duk berasa membantu kehidupan kita. Kita bergantung. Tak ada dia, kita rasa susah. Dia tu bukan Allah. Ke makhluk. Macam mana orang kafir, kalau tak pergi tokong, dia rasa susah. Kenapa? Tak pergi sembah tokong. Kita tak ada duit, rasa susah. Satu, macam mana nak bagi jadi tawakal macam mana? Iman ke sana. Jadi tawakal tu macam mana? Tawakal tu sabak pegang di tangan, tapi akidah ke Allah Ta'ala. Macam mana nak bagi tu? Nak bagi buat tu, nak teli tu. Bukan senang tu kan? Yang tu yang macam mana nak belajar dengan perusahaan. Yang tu yang saya ada sebut kat tuan, yang tu yang kena ngaji suku tu. Dia kena berguru suku, masa suku credit hours lain, bersungguh pula, ada amalan, ada latihan, ada feedback di antara guru murid, ada tuntunan, ada bimbingan. Pasal apa? Pelajaran tu lah paling susah sekali, tak tahu. Belajar tajwid pun kadang-kadang tak boleh. Tu pun mesti ada interaksi dengan guru kan. Mesti baca depan guru, guru repair mulut, angkat lidah, tani, dengung, tani, panjang pendek macam ni. Kalau tuan-tuan tak sanggup ditegur, tak pandai, Alhamdulillah. Sama abang ni. Tuan-tuan tak boleh duduk depan guru, guru tegur, repair apa kesalahan tuan-tuan, tak boleh lah, tak dapat, Alhamdulillah. Baik, artinya, maksud kata ilah yang disembahkan sebenarnya, merendahkan baginya adalah tiap-tiap sesuatu. Patutnya adalah tu tak ada. Yang patutnya adalah tu macam ni ayat dia. Artinya yang adalah merendahkan baginya tiap-tiap satu. Yang tu sedap bahasa dia. Tapi bahasa lama kot macam tu punya bahasa macam gaya pakai kan saya tak tahu. Satu baca kitab klasik ni, kalau kita dah faham baca, pergi lah nak pergi faham kan. Pasal kita dah faham cara bahasa klasik tu. Jadi maksudnya apa? Maksud kata Allah Tuhan sebenar ni, yang merendahkan baginya tiap-tiap satu. Setiap sesuatu mesti merendah diri dia. Soal, ada tak kita rasa rendah diri dengan Allah Ta'ala? Ya. Rendah diri tak mana? Tak ada. Saya ngaji tu guru sebut, merendah diri kita Allah Ta'ala ni dia kena sebut, kena rasa wayatul faqr, kena rasa intiha'uz zillah, kena rasa hina, gila punya hina. Kan sebab dah sebut kan, kita asal iman ni macam mana boleh jadi rupa gini? Siapa bagi jadi? Siapa boleh jadi ubah iman ni jadi macam ni? Rasa tak kita ni daripada tak ada Allah Ta'ala bagi ada, terhutang budi gila lah. Kita kalau pak mentua lah, kita duit tak ada, pak mentua kata ambil 10,000 ni macam mana? Hai, saya silap pak mentua ni macam bapak aku tak hormat gini. Iya kan? Bapak kita tak bisa bagi 10,000, dia minta duit kita ada. Contoh. Saya tak kata semua. Kan? Pak mentua bagi kita 10,000, dia bagi anak dia. Pula tu peri aku tak minta cat apa. Bagi mahkamah bagi kat dia, bukan hak aku. Dia tengok kita susah nak ambil 10,000 ni. Dia bagi rumah lagi, bagi kereta lagi, macam mana? Hai, itulah kita hormat tu. Kat bapak kita tak hormat itu. Pak mentua panggil bila-bila pi. Bapak sakit tak main jenguk. Pi sat betul balik. Dengan tak ada perasaan. Pasal apa? Pasal kita ada perasaan dekat siapa yang kita makan budi banyak. Kalau hak tu kita makan budi ke Allah Ta'ala, kita tak rasa kita terhutang budi dengan dia. Kita tak kata budi apa kita dengan Allah Ta'ala. Aku minta tak dapat-dapat ni, tak kaya-kaya lagi.
Rumah pun tak dapat rumah banglo lagi. Tuhan punya faham tak kenal orang Ta'ala. Kita saya tak ada, oi, dia bagi ada, oi. Patutnya tak payah minta. Kita ni kena rasa macam ni lah. Terima kasihlah ya Allah, kau yang bagi jadi aku. Aku tak payah minta apa-apa dah. Aku ada pun, aku kan minta apa-apa. Aku tak minta apa hang bagi. Apatah lagi aku ada hajat, aku tak payah cerita lah. Kau lagi tahu hal aku ya Allah. La ilaha illallah. Aku nak belajar, nak susun diri aku macam mana nak puji kau, nak pandang kau, nak rasa semua ni pemberian kau. Ulama kita ajar tauhid, dia ajar tu. Dia bukan ajar minta. Banyak duha, mana rezeki. Tak tahu saya mengaji Tok Guru tak sebut itu. Zaman lah ni macam tu. Pasal dia gaduh, nak cari rezeki. Ulama dulu, kehambaan diri, nak rasa merendah diri ke Allah Ta'ala ni, dia ajar apa? Macam mana nak rasa aku ni berhajat pada Allah Ta'ala, rasa terhutang budi Allah Ta'ala, duk rasa makan budi dia setiap hari. Itu ya. Dia ajar kita satu hang tak minta apa pun tak apa dah. Tapi hang sedap semua ni datang pada dia. Tengok terbit matahari terbit. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi terbit matahari. Aku pun sihat lagi, alhamdulillah. Kalau kaki pun satu tak ada macam mana? Satu tak ada, satu ada lagi. Alhamdulillah ada lagi satu kaki. Dia tunggu dulu, dia ajak best, sedap. Dia ajar kita tauhid ni mudah hadam. Memang mudah hadam. Tapi orang zaman sekarang ni, tutup guru dia kata, syarahan tak betul. Salah ajaklah kita akidah. Dia kata Allah Ta'ala ni, mustahil duduk di aras. Orang lah ni. Mulut celupak. Baik. Ataupun macam ni bahasa dia, atau kau kata macam ni. Allah Ta'ala ni, ilahul haq tu apa dia? Yang kaya ia Allah Ta'ala ni daripada tiap-tiap barang yang selain. Kaya pun dengan mana? Bukan banyak harta kan. Kaya Allah Ta'ala dengan mana? Tak hajat. Istilah urdu dia behajat hokir. Behajat hokir. Tak hajat ke makhluk. Sama sekali. Apa? Dia berdiri sendiri mana? Tak hajat pada sesuatu. Betul. Kalau orang membahasakan Allah di aras. Apa faham? Ada orang bodoh dia boleh syarah macam ni. Allah duduk di aras tapi Allah tak hajat aras. Macam mana dia faham itu? Leh lah. Ada orang disyarah macam ni lah. Allah duduk di aras tapi aras sebenarnya tak ada. Allah duduk di aras tapi aras ni dia kata makanul adami, tempat yang tak ada. Allah duduk di aras tapi aras ni aras tempat yang tak ada. Ke bodoh tu, ke syarah bodoh tu. Dia nak bagi faham kata Allah di aras agak. Untuk nak bagi betul tu disyarah dah ayat-ayat macam tu. Dia seolah-olah kita kata macam ni. Saya duduk di rumah tapi rumah saya tak ada. Tapi saya duduk di rumah. Dia nak kata dia tak duduk di rumah agak. Saya tak duduk di rumah. Saya duduk di rumah tapi rumah saya tak ada. Saya tak hajat kat rumah. Saya duduk di rumah tapi saya tak hajat di rumah. Bodoh kan. Ada orang dia terbakar dan saya sebut bodoh ni. Ustaz ni kira bodoh ke orang. Dah memang bodoh dia kata apa? Takkan dia kata cerdik. Apa kata apilah? Dia orang ni cerdik sungguh. Buah pergi tu jangan tak faham pasal terbalik sudah. Memang orang tua-tua kita dulu kan dia guna pasal terbalik kan. Kalau budak-budak besar tu naik pokok dia macam mana? Pandai. Alhamdulillah. Jadi Wahabi jangan kata bodoh kan dia. Pandai Wahabi ni, cerdik. Dia duduk dalam rumah tapi rumah dia tak ada. Tapi dia duduk dalam rumah. Cerdik Wahabi ni. Macam tu kot. Dia kena bahasa macam tu. Kena ubah bahasa terbalik. Macam budak-budak orang kata, nakal-nakal kata dah. Anak main sangat, tak mau balik. Maghrib pun aku suruh balik, tak mau balik. Terus balik rumah orang ni. Tengok dia cerdik tak cerdik. Kalau dia cerdik macam mana? Dia balik tak? Balik. Anak lari mana? Kalau budak bodoh kalau macam mana? Ye, abah tak pergi balik. Ye. Membang Wahabi macam tu. Mau kita tahu Wahabi duduk tahap mana? Ya tuan, dia tak faham bahasa. Dia faham bahasa direct. Dia orang lurus berdui. Allah kata macam tu, kita kata Allah macam tu. Dia pasal lurus berdui. Tu tutup guru guna pasal lurus berdui. Lurus berdui tu tak faham ah. Lurus berdui apa dah?
Ha. Dia ikut buta-buta macam tu. Dia ikut buta tu. Pasal orang Melayu dia ikut buta tu. Dia tak faham apa maksud yang dikenaki. Ha. Kalau misalnya ada orang bagilah kuih kan. Itu kuih ni sedap. Saya makan perhabis boleh tak? Ha, nak makan perhabis ikut hang. Kalau mak kita cakap itu macam mana? Woi. Tak payah simpan bagi mak makan dulu. Mak tak habis tu baru kita makan. Kalau kita tak ada hati perut ni, macam balut lah. Mak dia tengok memang tak hati basah. Satu kat Wahabi ni kalau saya buat misal dia dah misal kalau tulis bilik ni tulis kaki tangan saja yang dibenarkan masuk. Kerak kaki tangan. Wahabi dia bahaya tu. Dia lurus benda ni. Dia dah faham Allah istawa ala ardi, istawa atas arah, duduk atas arah, duduk. Duduk pun mana salah dah. Itu kata dia lurus benda ni. Kita ulama syarah mutlak semua cantik lah. Dengan mutlak macam tu masuk mutlak. La ilaha illallah. Siap. Jadi Allah ni kalau kaya dia faham macam mana Allah Taala kaya pun. Allah memiliki ada langit, ada bumi, ada syurga, ada neraka tu Allah Taala kaya. Tuan-tuan, tak ada seorang ulama ahli sunnah wal jamaah mensyarahkan kaya Allah Taala dengan mana itu. Kaya Allah Taala dengan mana? Tak berhajat. Macam tu kalau istilahnya Allah Ghani, sama dengan istilah dia panggil Ghani tu bahasa Arab, Ghaniyul mutlaq. Kita kaya dipanggil Ghani muqayyad. Kita kaya pasal apa? Pasal memiliki. Kita kaya pasal milik. Allah pasal apa dia kaya? Tak hajat. Satu dia kaya. Satu Nabi ajar kita supaya kaya macam mana? Kaya Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Laisal ghina an kasratil arad. Kaya ni bukan banyak mata benda. Walakin ghina nafs. Tapi kaya ni kaya jiwa. Apa dia? Aku tak rasa hajat pada makhluk apa. Ni kaya hakiki. Nabi dia meninggal, dia wafat, banyak mana harta dia tinggal? Dia tak tinggal harta. Kaya dah, jawab. Pasal apa kaya? Dia tak hajat satu pun pada makhluk. Dia hajat pada pencipta makhluk lah. Kita kalau mati ada lagi tak bersakar? Ada. Jadi kita ni tak kaya mutlak lagi. Bukanlah maksudnya harta semua tu saya bagi perhabis buang. Bukan macam tu. Dah lah perhabis, buang lah tu. Kan dah tak betul bahasa lah tu. Bukan bahasa Kedah je tu lah. Bahasa Leriak Buruk tu. Jadi Allah kaya dengan mana tak hajat pada tiap-tiap satu. Dan pula yang berkehendaklah kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Semua makhluk berkehendak pada Allah Ta'ala. Apa maksud berkehendak pada Allah? Berhajat pada Allah Ta'ala. Pasal apa makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala? Nama apa makhluk? Kita takkan ada melainkan Allah bagi ada kita. Itulah masuk berhajat. Ni lagi Wahabi. Dah sebut Wahabi ni kena sekeh Wahabi ni. Dia kata apa? Allah ni duduk di atas arah. Arah ni bukan maksudnya Allah hajat ke aras. Tapi Allah duduk di aras. Allah tak hajat duduk ke aras. Tapi dia duduk di aras. Apa bodoh Aras berhajat tak ke Allah Ta'ala? Allah araslah berhajat ke Allah Ta'ala. Allah tak hajat pada aras pasal Allah yang jadi ke aras. Aras ni Allah bagi jadi. Satu aras berhajat ke Allah Ta'ala. Jadi mengistilahkan Allah di aras. Dengan mana berada. Berada tu memahamkan berhajat. Dia tak faham macam tu bahasa. Tak tahu nak kata macam mana. Doa lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala tunjuk kita jalan lurus. Ada orang dia tak boleh hadam bahasa. Tapi kalau orang yang memang, kalau orang lah sebut yang lagi. Orang kalau jenis lurus benda, tuan-tuan memang tak boleh ajak lah. Tuan-tuan tak boleh cakap dengan lurus benda bahasa dia. Tak boleh cakap dengan bahasa lurus benda. Kalau tuan-tuan lah ada isteri misalnya. Isteri tuan-tuan lurus benda. Tuan-tuan kata macam ni. Aku dengan hang ni, macam ni lah. Aku nak kata hang macam ni. Hang baliklah rumah, empat hang. Dia balik sungguh. Dah abang suruh balik. Astagfirullah. Kan dia kata gitu. Dia orang macam ni. Wahabi satu tak boleh cakap bahasa-bahasa luar benda ni.
Dan bila kita cakap bahasa logam mudai, kata dia, yang ni bukan bahasa logam mudai. Bahasa dia. Yang ni bukan bahasa majazi, bukan bahasa mutasyabihat. Ni hakiki ni. Ya. Tak, memang dia orang cakap itu. Dia kata hakikat ni. Allah duduk di atas aras. Hakikatnya. Ya. Kita tak tahu, kalau saya tak ada teringin nak kelahi dengan buat ni. Siapa? Ulama kita pun kata macam ni. Engkau kalau lari dengan alim, tak apa. Dia tahu hang alim, hang pun tahu dia alim. Dia akan tahu hang alim tu terang mana. Hang kelahi dengan orang bodoh, macam mana? Kita akan jadi lagi bodoh dah dia. Maksud apa? Dia tak tahu dia bodoh. Baik orang macam ni tak kelahi. Memang ada orang bodoh macam ni kan. Dia hantar saya mesej macam-macam. Saya tak payah jawab. Kesian dia. Pasal kesian. Tu dia sambung pula link cerita Allah Ta'ala tak bertempat. Allah Ta'ala ni duduk di aras ni, menunjukkan dia, kata dia, yang ni tersalah faham ke Allah Ta'ala. Saya kata, bagus hang ngaji Tok Guru, hang tengok Google dia rupanya. Tak mau. Buat apa jawab? Jawab pun bukan selesai. Kita duduk berdepan pun kita cakap dia tak faham. Kita dah cukup cakap berdepan dengan dia. La ilaha illallah. Kita dah syarah la ilaha illallah. Tu pun dia tak faham. Anak murid dia faham, dia tak faham. Panjang dia syarah tu, tuan-tuan tak faham nak saya kata apa. Cukup. Jadi makhluk ni berkehendak kepada Allah Ta'ala ni tiap-tiap barang yang lain padanya. Aras berhajat kepada Allah Ta'ala. Aras berhajat kepada Allah Ta'ala. Makhluk. Siap. Allah tak hajat pada aras. Jadi yang kita duk belajar subhanallah, subhanallah. Dia syarah subhanallah apa benda tu. Faham? Kita subhanallah apa? Maha suci Allah Ta'ala. Apa maksud maha suci Allah Ta'ala? Apa fikiran kita yang tak memutlakkan wujud Allah Ta'ala. Yang kata Allah ni memang hakiki dia wujud. Tak ada siapa share dengan dia. Kalau duk terfikir sesuatu, ada sesiapa kongsi dengan dia dari satu sudut. Katalah kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Kita hidup, tak betul. Allah hidup. Kita ni, Allah bagi hidup. Faham ada kongsi ya tentu. Subhanallah. Sialah. Bahkan ada orang, ni pun kata Wahabi juga kata dia. No, Allah melihat, kita melihat ke sama? Ya, dia nak sama pula. Allah melihat, hang tak faham bahasa tu kata hang luruh bendui. Allah melihat, kita bukan melihat. Kita si buta. Allah yang bagi kita melihat. Cuma di atas, dia bagi kita melihat. Nampak macam kita melihat. Kita sebut, aku melihat. Itulah. Tapi kena sedar, walaupun tak sebut dengan izin dia, macam mana? Aku melihat, Allah yang bagi melihat aku. Kita berjalan, macam mana? Kita ada kederat. Allah kederat. Ada Allah yang mempunyai kuwah hakiki. Kita tak ada kuwah, tak ada kederat. Ni boleh berjalan macam mana? Aku boleh berjalan. Allah yang bagi kuwah kat aku. Ni akidah dah. Ni tauhid dah. Ni tutup guru para ulama ajar kita akidah macam ni. Baik, jadi kalau gitu maka tiada tasawur pada dalil akal. Maksudnya tak boleh ada satu imajinisasi. Takkan boleh tergambar, takkan boleh terbayang, takkan boleh terlintas kata dia pada akal dan juga nakal. Quran, hadis pun tak ada. Kata apa? Ada baginya, ada bagi yang lainnya. Ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali. Selain pada Allah Ta'ala, dalam bab zat ke, sifat ke, af'al ke, pemilikan ke, yang hakiki pada selain pada Allah Ta'ala. Tak ada sama sekali. Cuma ayat tu kita faham memang Allah mutlak. Tapi walaupun faham, kalau semak tu sebenarnya kita belum faham. Itu saya ngaji, Tok Guru dia sebut misal mudah. Kita faham la ilaha illallah. Mula-mula kita faham atas kita mengaji sifat 20 dengan faham la ilaha illallah. Ulama kita, Tok Guru kita duk ajar ni. Pertama dia sekali dia ajar pada wujud. Ya. Wujud Allah mutlak. Tak ada siapa kongsi. Ya. Jadi bila wujud Allah Ta'ala mutlak, tak ada siapa kongsi. Kita duk berasa tak kita wujud? Duk berasa tak kita wujud? Berasa tak? Hang tak selesai lagi faham Tuhan. Pasal apa? Pasal duk kongsi Allah wujud, aku wujud. Tak selesai. Kongsi kan? Untuk macam mana nak bagi tak kongsi yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak mana? Wujud hakiki Allah, wujud qidam, wujud baqa, wujud yang qaim bi nafsi, wujud yang wahdaniyah, wujud yang hakiki, wujud ni Allah. Tak ada siapa campur. La ilaha illallah atau bahasa ringkas dia la maujuda illallah.
Tak ada siapa wujud melainkan Allah. Ni makhluknya. Aku tak ada wujud Ni apa? Aku asal makdum, tak ada. Ni Allah yang wujudkan aku. Aku bukan ada. Allah bagi ada. Matahari, bulan, langit, bumi. Mana ada yang sentiasa sedia ada, kekal ada, sedia ada. Yang ada. Tak ada. Semua asal tak ada. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah yang bagi ada. Hak tu pun tuan kalau kita semak, kita belum selesai lagi faham tauhid dah. Yang itulah saya ngaji ada guru sebut, inilah iman pertama sekali kita kena bina dengan Allah Ta'ala. Iman apa? Iman bab wujud. Kat mana? Wujud satu Siapa? Allah. Zat, ada zat Allah, ada zat makhluk. Zat kita tak ada istilah wujud. Tapi diwujudkan. Ambuh bahasa Melayu senang. Kita ada rasa aku ada. Tak. Hang tak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan ni sentiasa rasa Allah yang bagi ada aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi dengar aku. Allah bagi kedengar aku. Kena ada sentiasa hubungan dengan Allah Ta'ala. Barulah faham Allah wujud. Kalau tidak, tak faham lagi Allah Ta'ala. Kalau tidak, wujud pun masih gagal. Tak payah sembang bab lain. Itu satu. Baru cerita ilah hak. Kita nak faham ilah hak tu lah. InsyaAllah kita sambung nanti. Dan keduanya ilahul batil. Ilah batil pun ada benda kita dah faham ilah batil. Cuma atas saya syarah nanti insyaAllah. Jangan duduk ngaji tu. Apa ada ilah batil? Sekali lalu pun kita sebut dah ilah batil tu. Tapi bertemu ilah batil lagi memang kita sebut batil tu. Pasal kita duduk berasa kita duduk martabat tu. Sama. Kita ada, Allah ada. Sama. Tak. Satu tak boleh rasa rendah diri ke Allah Ta'ala. Sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang sebut Allah Maha Besar tak? Tak rasa hebat dah. Tak rasa hina kita. Rasa tak? Allahu Akbar, faham tak apa? Allah hebat, Allah besar. Besar pun pangkat kan? Bila Allah besar pangkat, kita apa? Rasa tak kerdil? Rasa tak? Rasa tak kerdil? Ada. Faham pun tak ada. Pasal tu tak ada. Kita ada rasa apa? Kita sembah Allah Ta'ala dengan kita rasa kita ada sesuatu. Habis lah. Tak ada lah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Takkan boleh istilahnya merasa rendah diri dengan Allah Ta'ala dalam solat. Tak ada. Itu dalam solat. Luar solat pun rasa rendah diri tak patutnya. Sebut Allah rasa ada rasa rendah diri ada. Allah apa? Allah mawujud. Aku tak ada. Aku makdum. Ni boleh ada. Dia bagi ada aku. Allah. Latih. Yang tu nanti memang akan jadi macam mana sebut dalam Quran. Orang beriman ni macam mana? Iza dzukirallah wajilas qulubuhum. Sebut Allah yang gementar hati dah. Siapa? Allah. Dia bagi jadi kita. Kita ni saya tak ada. Ni bagi ada. Ni ada pun. Dia yang bagi kekal kita ada. Dia nak bagi kita tak ada. Anytime. Anywhere. Somewhere. Bila pun dia boleh bagi kita tak ada. La ilaha illallah. Bagi bersedia. Aku duk bersedia dah ni. Bila-bila pun sentiasa duk tauhid ke dia. Duk rasa dia lah wujud. Aku ni. Ada ni di atas limpah kurnia dia bagi wujud aku. Alhamdulillah. Matilah ni. Lah ni aku sanggup mati lah. Maksudnya apa? Memang aku tauhid dengan dia. Ada benda tak selesai lagi? Bagi selesai lah. Itu akidah. Besar ke dia akidah tu bagi selesai. Yang tu sekali lalu. Yang tu baru faham kita siapa Allah Ta'ala. Tu pun dah faham ke? Belum lagi. Lagi belajar. Belajar betul-betul tuan-tuan. Daripada guru yang betul. Memang yang ni yang kata makin mengaji, makin belajar tauhid. Makin takwa, makin taat. Kalau belajar dengan guru tak betul, lagi belajar, lagi berwah. Dulu zikir kat lepas sembahyang lah, ni tak ada lah, bidah. Ngaji, lagi berwah. Doa makan, tak ada hadis do'if. Tak ada, doa makan. Amal ni, hadis dan akal, dolalah. Bidah. Bila doa, bidah sesat. Bidah masuk neraka. Dia kata, bid'ah tu masuk neraka tu. Pasal apa tak beramal? Masuk neraka, buat apa? Pada dia tu, dia akidah kata apa? Kita buat tu ahli neraka. Kosak kan? Aman. Ni faham apa ni? Faham hak tu lah. Fahaman salah tu, dia tak faham orang salah. Lagi mengaji, lagi kau bodoh. Lagi mengaji, lagi kau jahat. Lagi mengaji, lagi kau bebas. Lagi mengaji, lagi tak kenal orang salah. Lagi mengaji, lagi mau bid'ah kau kan? Kita lagi mengaji rasa lagi hamba. Lagi rasa tak tahu. Lagi mengaji lagi rasa banyak masalah. Lagi mengaji lagi rasa lagi banyak lalai.
Supaya nak keluar tak bagi lalai duk zikir orang salah. Kita zikir-zikir tak ada hadis suruh zikir. Kita ajak dia berzikir ni, apa ni ajak zikir orang. Macam-macam. Bubuh Nabi Muhammad bubuh Sayyidina. Bubuh Sayyidina bidang. Mana ada Nabi bubuh Sayyidina? Ngaji dia tak betul dia tu. Makin biadab dengan syariat. Makin biadab dengan Allah Ta'ala. Makin biadab dengan syariat. Makin biadab dengan ulama. Na'udzubillah. InsyaAllah kita belajar ni. Khas nak sambung tu, kita sambung nanti. Apa dia ilahul batil. Supaya kita boleh keluar daripada pahaman ilah batil ni. Supaya sentiasa tawajuh kita kepada ilahul haq. Allah haq. Mutlak. Ilah mutlak tu. InsyaAllah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.